Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program perkongsian ilmu anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam tahun 2021. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam, Tuan Muhammad Jaluli bin Haji Yahya, dan juga Puan Hajah Nur Aida binti Ngat Denin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam Sektor Pembelajaran. Seterusnya Ustaz Abdul Malik bin Muhammad, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Islam, Pegawai Unit PPD Sabak Bernam. Seterusnya guru-guru, anak-anak murid dan juga warga Sabak Bernam yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baiklah, pada pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan serba sedikit beberapa teknik, tips dan juga perkongsian kepada calon-calon peperiksaan SPM tahun 2020, khususnya calon-calon mata pelajaran pendidikan Islam 1220. Kita semua rasa terkesan dengan masa dan juga tempoh pembelajaran secara bersemuka kerana pandemik COVID-19 yang masih belum selesai. Jadi insya-Allah di masa yang ada ini saya akan kongsikan serba sedikit untuk membantu dan mungkin juga boleh menyeronokkan sedikit hati adik-adik, anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan kerana mungkin kekangan dan juga kekurangan masa untuk bersama dengan guru-guru secara bersemuka. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan sedikit dan juga kita akan lihat beberapa perkara yang boleh membantu calon-calon adik-adik untuk menjawab peperiksaan dengan lebih yakin dan juga mungkin lebih mudah tanpa ada rasa tekanan yang berat, terutamanya tekanan daripada diri sendiri yang rasa mungkin kurang bersedia. Yang pertama, kita cuba lihat dulu beberapa perkara yang dapat dikesan daripada markah peperiksaan. Sebenarnya markah peperiksaan percubaan untuk daerah Sabak Bernam sebenarnya tidaklah memberangsangkan kerana beberapa faktor yang mungkin kita telah sedia maklum. Jadi antara beberapa kelemahan yang dapat dikesan daripada peperiksaan tersebut, kita bawa di sini dan juga kita kongsikan untuk sama-sama kita lihat dan cuba kita baiki sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM insya-Allah yang akan dijawab pada bulan Februari nanti insya-Allah. Okey. Yang pertama, kita akan lihat objektif dan juga soalan ITK antara kelemahan yang berlaku ataupun yang dijawab oleh calon yang dapat dikesan sepanjang menanda ataupun menyemak kertas-kertas peperiksaan calon-calon ataupun murid-murid di sekolah, murid-murid kita sendirilah. Kadang-kadang kita dah duduk di depan, bila kita melihat kertas peperiksaan, kertas ujian murid-murid kita, maka kita boleh buat analisis sedikit. Di antaranya yang kita lihat kekurangan ataupun kelemahan yang berlaku adalah kurangnya latihan, terutamanya untuk soalan yang saya sebutkan tadi, objektif dan isi tempat kosong. Okey, kurang latihan kenapa? Jika dibuat kajian soalan objektif, kebiasaannya untuk 10 tahun ke belakang. Sebagai contoh, sekiranya tahun ini adalah tahun SPM tahun 2020, maka calon-calon perlu melihat atau membuat latihan soalan-soalan 10 tahun sebelum ini. Maksudnya bermula dari tahun 2009 hinggalah tahun 2019. InsyaAllah kebarangkaliannya daripada setiap tahun itu ada soalan-soalan yang akan berulang. Kita buat andaian sekiranya satu tahun ada 2 soalan
yang berulang, maka dalam 10 tahun itu calon ada 20 soalan objektif. Jadi itu sudah cukup membantu. Walaupun bukan semuanya keluar, tetapi jika ada 50%, maksudnya 10 soalan sudah boleh dijawab dengan baik. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, calon-calon kurang membaca ataupun tidak menguasai fakta. Okay. Untuk kertas 1, fakta-fakta yang sangat penting adalah tajuk yang pertama yang ada dalam tajuk bahagian akidah, iaitulah perkara yang membatalkan iman. 6 tajuk yang ada dalam perkara itu, iaitulah perkara membatalkan iman, antaranya syirik, khurafat, sihir dan sebagainya. Ada 6 perkara itu wajib diketahui kerana soalan itu akan ditanya setiap tahun di dalam peperiksaan. Jika tidak ada satu soalan, mungkin 2 atau 3 soalan akan keluar dalam bahagian objektif dan juga isi tempat kosong. Wajib. Jadi apa yang wajib diingat? Faktanya, pengertian, contoh. Pengertian, contoh. Tolong ingat perkara itu. InsyaAllah 10 tahun kebelakangan, jika dibuat latihan, lihat soalan, contoh, pengertian, contoh, pengertian. InsyaAllah calon-calon akan mudah untuk menjawab dan juga calon-calon akan dapat menjawab dengan lebih yakin. Saya tidak mengatakan soalan itu wajib keluar, tetapi InsyaAllah keluar dan boleh membantu. Sekurang-kurangnya ada keyakinan dalam diri bahawa saya boleh menjawab soalan itu. Bukan bila lihat soalan, saya tak boleh jawab, saya tak boleh jawab. Jadi cuba latihan 10 tahun kebelakangan untuk soalan objektif dan isi tempat kosong. Okay. Antara bahan yang boleh membantu untuk Negeri Selangor, kita ada modul gemilang, kita ada nota tudingan, dan yang terbaru kita ada revisi gemilang. Cuba buat latihan yang ada dalam buku-buku tersebut. InsyaAllah ia akan lebih membantu untuk memudahkan menjawab peperiksaan nanti. Okey, perkara yang ketiga. Yang ketiga adalah kurang menguasai teknik menjawab. Jadi kadang-kadang format kertas peperiksaan juga kadang-kadang calon tidak dapat mengenal pasti soalan. Sebagai contoh, ada calon-calon yang bertanya, Ustaz, saya nak jawab soalan berapa? Kalau saya jawab soalan 1, 3 dan 4 boleh? Jadi daripada soalan itu sebenarnya kita telah dapat tahu bahawa pelajar sendiri gagal untuk mengenal pasti format yang sebenar soalan peperiksaan. Jadi bagaimana mereka boleh menjawab dengan sangat baik jika soalan itu sendiri pun mereka gagal untuk mengenal pasti. Okey. Jadi antara perkara yang boleh membantu calon-calon untuk menjawab soalan objektif dan isi tempat kosong. Okay, mungkin ada yang tak sempat nak buka buku, berapa soalan objektif, berapa soalan isi tempat kosong. Okay, soalan objektif ada 20, soalan isi tempat kosong ada 20. Jadi 40 soalan dalam bahagian A ni. Jadi macam mana cara untuk menjawab soalan objektif? Yang pertama, jawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Okay, biasanya soalan 1 adalah soalan mudah, jarang ataupun mungkin tidak berlaku. Soalan 1 berikut adalah perkara-perkara yang membatalkan iman kecuali. Jadi itu sudah pada aras yang lebih tinggi. Biasanya soalan yang pertama adalah soalan yang mudah. Jadi soalan-soalan seperti itu boleh dijawab. Kebiasaannya soalan beraras mudah dalam anggaran antara 4 hingga 5 soalan. Jadi kita boleh jawab soalan itu terlebih dahulu. Okay. Yang kedua, potong pilihan jawapan yang sudah pasti salah untuk meminimumkan pilihan jawapan. Sekiranya pilihan jawapan ada 4, iaitu A, B, C dan D. Kita nampak pada soalan dan yakin bahawa jawapan A adalah salah, maka potonglah jawapan A itu pada kertas soalan. Potong. Jadi kita ada 3 pilihan jawapan, B, C dan D. Maka pilihan yang kita buat adalah lebih mudah kerana pilihan kita telah sedikit. Okey, jadi untuk langkah seterusnya, jika tidak dapat juga kita pilih jawapan mana yang salah, maka kita kira jumlah jawapan yang ada. Kebiasaannya untuk calon jawapan A, B, C dan D, ramai calon yang rasa tidak mahu menjawab, maka mereka
menembak, atau jawapan yang biasa kita tulis guna dadu ataupun tutup mata, kita tembak teka-teka sahaja. Okey. Jadi itu adalah satu perkara yang merugikan. Bukan salah, tetapi merugikan. Okey. Jadi di sini saya maklumkan, sekiranya calon, adik-adik ataupun anak-anak yang rasa nak menjawab tidak mahu membuang masa menjawab yang banyak, maka pilihan jawapan telah ada. Soalan yang mudah tadi contoh ada 6, bakinya ada 14, maka pilihan yang ada untuk 14 jawapan itu cuba kira. Kebiasaannya jumlah jawapan A, B, C dan D adalah sama banyak. Maksudnya A ada 5, B 5, C 5 dan D juga ada 5. Itu adalah jawapan yang kebiasaannya, tetapi tidaklah wajib jawapan seperti itu. Jadi untuk memudahkan bagi calon-calon yang rasa tidak perlu malas ataupun masa yang ada tidak digunakan dengan sebaik mungkin, maka rasa nak tidur ataupun dan sebagainya, jangan tidur dahulu. Jawab dulu seperti mana yang dimaklumkan tadi. Okey, bagaimana caranya? 5 atau 6 jawapan kita telah dapat. Sebagai contoh, A ada 2. Daripada jawapan 6 tadi, A dah dapat 2, B dapat 2, C 1, D 1. Maka ada 14 lagi pilihan jawapan. A telah ada 2, kita yakin. B ada 2, yakin. Maka baki-baki jawapan yang ada itu, jawablah sama ada C atau D keseluruhannya. Contoh, ada 14 lagi jawapan yang belum dijawab, maka tandakanlah 14 jawapan itu C semua atau D semua. Perkara itu dibenarkan. Bukan sebab itu bila tidak dikira sebagai menembak ataupun kita panggil istilahnya membuta tuli. Maksudnya untuk menembak juga ada tekniknya, dan insya-Allah kita boleh dapat daripada 6 jawapan tadi, mungkin 5 betul, ditambah dengan pilihan yang kita tembak, insya-Allah kita akan dapat antara 8 hingga 9 jawapan yang betul untuk objektif per 20. Jadi itu sangat membantu. Ingat sekali lagi pesan saya, jangan tembak jawapan sesuka hati. A soalan 1 A, soalan 2 B, dan disambung A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi jawapan seperti itu ramai calon yang buat. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan buat seperti itu. Buatlah seperti yang dimaklumkan tadi. Pilih jawapan yang senang dahulu, soalan-soalan yang agak sukar, potong pilihan-pilihan jawapan yang tidak perlu, dan yang terakhir barulah tembak menggunakan formula yang diberikan tadi, bakinya tembak dengan jawapan yang sama. InsyaAllah itu boleh membantu calon-calon untuk mendapat markah yang lebih baik dengan sedikit usaha dan ilmu. Okey. Tadi kita dah cerita isi kandungannya. Sebenarnya untuk soalan-soalan ini, soalan objektif ataupun soalan isi tempat kosong, maka soalan akidah secara puratanya lah. Ini tidak sama setiap tahun, tapi setiap tahun diagih-agihkan soalan akidah, ibadah, adab, sirah dan juga tokoh mengikut pemberatan masing-masing. Jadi soalan yang sepatutnya dapat dijawab dengan markah yang lebih banyak oleh calon adalah bahagian akidah. Sepatutnya, kerana banyak jawapan adalah berbentuk KBKK ataupun soalan yang menggunakan logik akal. Jadi logik akal ni benda-benda yang senang cerita, perkara-perkara yang janji boleh. Maksudnya kalau fikir kenapa manusia buat jahat, iman kurang, okey, itu juga jawapannya logik akal. Jadi jangan fikir jawapan yang mudah, jawapan yang terlalu sukar ataupun jawapan-jawapan yang dirasakan seperti sabit-sabit lain yang memulakan ayat bombastik ataupun ayat yang lengkap. Cukup sekadar menggunakan jawapan-jawapan pendek yang terlintas di fikiran, terlintas di akal, terus catatkan jawapan. InsyaAllah markah itu ada, tinggal tepat ataupun tidak sahaja untuk dapat markah yang lebih baik. Okey. Cuma jangan tinggalkan satu soalan wajib yang perlu dijawab tidak kira apa yang berlaku, iaitu soalan 3 dan 4, soalan bahagian adab. Tolong jawab, jangan tinggalkan. Tahu ataupun tidak, cuba jawab. Kerana soalan adab sebahagian besarnya adalah soalan berdasarkan logik akal.
dan perkara yang berlaku di sekitar kehidupan kita sehari-harian. Jadi tidak banyak perkara-perkara luar, kebanyakannya adalah benda yang berlaku dalam diri pelajar itu sendiri. Jadi dia lebih mudah untuk dijawab. Ya. Okey, untuk bahagian B, kertas 1 mungkin bagi calon dia beranggapan soalan ini agak sukar. Mungkin. Kerana apa? Kerana soalannya ada 4. Dan kadang-kadang calon hanya menjawab soalan 1 sahaja dan meninggalkan 2 lagi soalan lain yang perlu dijawab. Okey, kenapa? Soalan 1 akidah, wajib dijawab. Soalan 2 ibadah, wajib dijawab. Dan soalan 3 dan 4 adalah soalan yang perlu dipilih. Bukan pilih pilihan A, B, C, tetapi soalannya pilih soalan nombor 3 atau nombor 4. Jadi kadang-kadang calon memilih. Dia rasa boleh jawab soalan B, maka dia pilih soalan 3B. Kemudian soalan 4 dia jawab juga, 4A dia boleh jawab. Maka itu adalah satu yang merugikan calon. Okey. Jadi akidah, seperti saya maklumkan tadi, kebanyakan calon boleh mendapat markah yang baik. Kenapa? Okey, kerana soalan akidah, KBKK atau soalan yang menggunakan jawapan logik akal biasanya lebih daripada 15 markah. Jadi takkanlah kita tak boleh jawab soalan-soalan yang menggunakan logik akal. Logik-logik saja. Macam contoh, kenapa orang buat jahat? Iman lemah, tak ada ilmu agama. Itu adalah satu jawapan. Walaupun nampak jawapan itu jawapan yang mungkin remeh, nampak lekeh ayatnya, tetapi itulah markah. Dalam peperiksaan sedikit berbeza dengan apa yang kita perkatakan. Untuk soalan nombor 2, bahagian ibadah, dia sedikit sukar kerana soalan ibadah sebahagian besarnya adalah fakta. Apa yang ada dalam fakta? Pengertian, rukun, syarat sah, kemudian ada hukum. Jadi perkara-perkara itu kalau ditanya, sekiranya ditanya, maka agak sukar. Tetapi tidak salah untuk mencuba. Cuba. Jangan takut untuk mencuba dengan alasan tak pernah dengar pun istilah ni, Ustaz. Cuba sahaja. Setiap cubaan mungkin mendapat markah, kerana ini cubaan untuk menjawab peperiksaan. Tapi perkara lain yang tidak baik jangan dicuba. Contoh, ada yang cuba, apa yang dicuba contohnya? Okay, contohnya mencuba bahan-bahan yang dilarang, mencuba perkara yang tidak dibenarkan. Itu adalah satu cubaan yang salah. Tapi untuk menjawab peperiksaan, cuba sahaja menjawab. Seberapa banyak yang diketahui, tuliskan sahaja. Yang penting tulis. Ayat tidak perlu panjang, ayat tidak perlu gramatis, ayat tidak perlulah mungkin ayat terlalu sempurna, memadai dengan adanya jawapan yang terlintas di fikiran. Okey, soalan 3 dan 4, soalan 3A, 3B, 4A, 4B biasanya sedikit sukar. Biasanya, tetapi mungkin kadang-kadang ada tahun-tahun tertentu soalan itu mudah. Ataupun mungkin saya pernah baca soalan ini, pernah tahu ataupun pernah ternampak jawapan bagi soalan ini. Maka cubalah jawab menggunakan pengetahuan sedia ada. Jangan ragu-ragu, jangan rasa takut, jawab sahaja. Dalam pendidikan Islam, apa yang ditulis itulah yang kita akan tolong tandakan, kita akan semak. Jangan risau. Tak kisahlah apa yang berlaku, yang penting tulis. Okey, jadi yang wajib dijawab adalah soalan adab yang memperuntukkan 10 markah. 10 markah kebiasaannya paling-paling teruk pun calon boleh dapat sekurang-kurangnya antara 4 hingga 6 markah. Kadang-kadang soalan itu soalan mudah, dan kadang-kadang soalan itu dimasukkan dalam bahagian kebat. Bila nampak kebat, pelajar takut kebat aras tinggi. Sebenarnya bukan aras tinggi, jawapannya saja kadang-kadang kita tak jumpa. Tapi soalannya mudah. Dah jumpa jawapan, InsyaAllah nanti kita akan lihat sedikit bagaimana untuk melihat soalan kebat dalam konteks jawapan yang mudah, sekurang-kurangnya dapat antara 1 hingga 2 markah. Jadi yang penting jawab, dapat markah. Okey. Jadi untuk bahagian yang seterusnya, bagaimana untuk soalan yang KBKK tadi?
Yang kita katakan bahawa soalan itu menggunakan otak. Jawapan logik akal. Jawapan logik akal, walaupun namanya logik, bukanlah boleh sesuka hati kita jawab. Dia tetap perlu berpandukan kepada kata tugas soalan. Apa yang ditanya? Dalam soalan peperiksaan, kebiasaannya ada 3 kata tugas. Kebiasaan. Tapi mungkin ada yang lain. Kebiasaannya, nyatakan, jelaskan, terangkan. Dan ketiga-tiganya memerlukan cara jawapan yang berbeza. Ustaz, terangkan pun susah. Tak apalah. Kalau tak terangkan pun, yang penting ada jawapan. Yang penting ada jawapan. Sebab selagi mana dijawab, insya-Allah ada markah. Jangan kata susah. Susahnya soalan ini, tapi tak dijawab. Jawab saja. Manalah tahu jawapan-jawapan yang diberikan itu menepati kehendak apa yang sepatutnya jawapan. Walaupun kita rasa tak yakin, tapi tengok kertas jawapan ni, terkejut. Kadang-kadang ada pelajar datang, soalan peperiksaan, soalan ujian, dia datang, Ustaz, kenapa markah saya banyak? Saya rasa tak berapa yakin dengan jawapan, tapi markahnya banyak. Jadi sebenarnya dia telah menepati apa yang diminta. Walaupun jawapan kadang-kadang pelajar tidak yakin. Saya main tembak-tembak je. Tembak-tembak itulah yang kadang-kadang betul. Jadi jangan takut. Tembak saja walaupun tidak ada lesen untuk menembak. Jangan risau. Okey. Okey, untuk soalan KBKK, untuk nyatakan, jadi jawapan sebenarnya kamu hanya perlu isi sahaja. Contoh, kenapa manusia buat jahat? Jahil. Itu sudah dikira sebagai markah. Jangan rasa jawapan apa nak fikir ayat. Kadang-kadang pelajar memikir masa yang lama untuk memikirkan ayat. Apa nak buat ayat? Tak payah. Hanya perlu apa yang terfikir dalam otak. Kenapa manusia buat jahat? Syaitan. Letaklah syaitan jawapannya. InsyaAllah kita akan cuba pertimbangkan. Jangan rasa pengaruh syaitan dalam diri terlalu kuat. Tak payah panjang-panjang, kerana bila panjang-panjang pun markahnya tetap sama. Jadi kita cuba cari jawapan yang seminima mungkin dengan markah semaksima mungkin. Itu dia punya benda yang paling mudah. Jawapan minima, markah maksima. Sebab ramai yang bertanya, Ustaz, saya tak nak jawab lama-lama, saya nak tidur. Ya, Ustaz dah bagi tahu sebelum ni, nak tidur memang ada peruntukan masa. Kalau ikut kaedah ni, insya-Allah boleh nak tidur. Dan dia juga dapat menyenangkan hati. Sebelum tidur tu tersenyum-senyum, sebab aku dah jawab soalan ni, aku dah jawab soalan ni. Jadi itulah bendanya sebenarnya kita cuba kongsikan. Bukan rasa nak kenapa perlu jawab, kenapa tidak. Bukan kenapa perlu jawab, tetapi dah jawab berdasarkan apa yang ada. Dan seronok walaupun tidur. Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk kata tugas jelaskan, isi, tetapi perlu sedikit penambahan supaya dia lebih sempurna. Kenapa? Contoh, saya suka makan nasi. Nanti orang katanya nasi apa? Jadi nasi, contoh nasi ayam. Itu adalah pelengkapnya. Makan apa? Nasi ayam. Contohlah, mungkin ada orang tanya, dah makan belum? Dah. Itu satu jawapan. Orang tanya, jadi ada markah tak? Ada. Tapi bila ditanya nak jawab pelengkap lah biasanya. Jawapan apa? Tanyalah sikit, jelaskan. Maksudnya, apa yang kamu makan tadi? Jelaskanlah. Jadi, nasi ayam. Itu nasi ayam adalah pelengkapnya. Maka dapatlah markah yang penuh. Sama juga dengan jawapan. Contoh ditanya, dibenci. Siapa yang benci? Masyarakat. Okey. Lagi apa? Dibenci. Siapa lagi benci? Allah. Disayangi siapa? Allah. Jadi pelengkapnya Allah. Ustaz, 2 patah perkataannya? Ya. Boleh dapat markah. Jangan rasa terbeban. Ustaz, saya nak jawab panjang-panjang ni, pen pula habis. Sebab biasanya kita jumpa pelajar-pelajar dalam kelas, dia bawa pen sebatang dan beg yang kosong bawa ke sekolah. Jadi apa yang nak dijawab? Kertas periksa tak ada. Jadi dia akan conteng di mana-mana ruang yang ada. Jadi kali ini contenglah walau apa sekalipun. Yang penting sebatang pen itu cukup untuk menjawab soalan dan mendapat markah yang lebih baik. Okey, untuk kata terangkan, kata tugas terangkan, walaupun jawapannya logik akal tadi kan kita bagi tahu, untuk logik akal, tetapi ada perkara yang perlu kamu pertimbangkan kerana kata tugasnya terangkan. Ada sedikit huraian. Contoh, saya makan nasi ayam. Dah selesai dah. Tapi dia kata, kenapa makan nasi? Kerana saya lapar. Itu huraiannya. Supaya saya tidak sakit. Itu adalah huraian. Penerangan kepada tadi. Contoh, kenapa dibenci? Dibenci oleh Allah kerana berakhlak buruk.
dibenci oleh Allah kerana sering melakukan dosa. Yang ini calon-calon biasanya dah diingatkan oleh guru-guru masing-masing. Penggunaan kata suka, S-U-K-A, suka, supaya, untuk, kerana, agar. Jadi tolong pegang kepada perkataan-perkataan ini. Jika lihat perkataan, terangkan, kerana ianya akan berguna untuk apa nanti? Untuk kertas 2, untuk menjawab soalan pengajaran ayat. Mesti ada perkataan ini untuk kita dapat ayat yang sempurna, markah maksimum. Okey, untuk contoh soalan ya. Untuk soalan KBKK dan juga soalan-soalan yang biasa, maka jawapan ambillah sedikit kepala soalan. Contoh, jelaskan 2 cara ataupun nyatakan 2 cara untuk mendapat hidayah Allah. Jadi macam mana nak jawab? Tuliskan dulu 2 cara. Dia kata tadi jadikan 2 cara. Nyatakan 2 cara. Jadi ambil perkataan 2 cara. Apa yang diminta? Untuk mendapatkan hidayah Allah. Ialah. Jadi jangan buat dalam perenggan. Dash sahaja. Dash jawapannya apa? Okey, untuk mendapat hidayah Allah, contoh, banyakkan berdoa. Okey, jawapan yang kedua, rajin melakukan ibadat sunat. Contoh. Jadi jawapan dalam bentuk dash. Jangan buat dalam bentuk perenggan atau jawapan yang bersambung. Contoh, 2 cara untuk mendapat hidayah Allah ialah rajin melakukan ibadat sunat dan memperbanyakkan doa. Jadi cuba elakkan. Perkataan yang saya gunakan adalah elakkan. Maksudnya, kalau boleh jangan buat. Gunakan kaedah yang kita terangkan tadi. 1 jawapan, 1 dash. Untuk KBKK. Senanglah kamu nampak jawapan. Mungkin terfikir. Selalu saya pesan pada pelajar, kalau tak ingat, mungkin boleh pergi tandas, basuh muka. Manalah tahu hidayah Allah berikan macam mana? Terlanggar pintu tandas. Terlanggar pintu tandas, terbuka semua hijab jawapan itu. Kan ada ruang untuk menjawab jika soalan itu ditulis dalam bentuk dash. Kalau tidak nanti, adalah ditulis di belakang. Ustaz, jawapan untuk soalan ini ada di buku surat belakang. Kita dah seronok-seronok dah markah ala pelajar ni tak lulus rupanya. Markah 38. Tiba-tiba soalan terakhir kita dapat soalan, ada pula soalan mana ni? Jadi soalan yang tertinggal tadi. Jika kamu buat dalam bentuk dash, maka ruang untuk jawapan-jawapan tambahan yang terfikir ketika kepala terhantuk, sedang tidur tiba-tiba terhantuk kepala di meja, teringat jawapan, teringat muka ustaz dengan ustazah, adalah ustaz jawapan ni, maka masa itulah jawapan berbentuk dash ini penting untuk kamu buat jawapan tambahan. Jadi jangan rasa risau, letakkan saja jawapan. Kalau dah tak boleh juga, di mana? Letaklah di mana sahaja, atas, bawah, yang penting dalam kertas jawapan. Okey. Contoh jawapan dari terangkan tadi adalah jawapan mesti dalam bentuk point. Kalau boleh. Okey. Perkara yang ketiga untuk menjawab soalan peperiksaan ataupun soalan ujian yang berstruktur ataupun berformat. Okey. Jadi bila dikatakan ada kata-kata tugas tertentu ataupun benda yang diminta yang boleh jawapan digunakan secara umum. Okey, apa antaranya? Okey. Yang pertama, jika dinyatakan faktor, punca, sebab. Okey. Sebab apa? Sebab buat benda-benda negatif, benda-benda yang tak baik. Kadang-kadang kita tanya kenapa buat benda baik, tapi ada juga ditanya kenapa orang buat benda jahat. Jadi kenapa begitu? Maka jawapannya sangat mudah. Gunakan saja, ingatlah kata kunci IKT. IKT ataupun nak mudah lagi, Ustaz saya tak nak ingat panjang-panjang, IT. Itu saja. I apa? Iman lemah. T, terpengaruh. Settle. Tak payah susah-susah. Nak fikir jawapan yang apa disebut tadi, bombastik, ayat-ayat yang futuristik. Macam-macam lah kamu ada tik-tik tak tentu lah. Tapi yang penting jawapan hanya ingat IKT atau IT saja. InsyaAllah markah itu ada. Yang kedua, jika disebut kalau kita buat baik, kita dapat apa? Apa istilahnya? Kebaikan, faedah, kesan baik, hikmah. Maksudnya kita buat benda ni, apa kita dapat? Kenapa Allah suruh kita buat benda ni? Jadi itu hikmah. Jadi kalau begitu jawapannya, gunakan kata kunci jawapan ataupun panduan
Yang agak mudah juga iaitulah sajiman. Saji kita biasa dengar kan, ada apa? Macam-macam, ada minyak, ada susu. Jadi saji kita dah biasa ingat. Sa apa? Sayang. Jiwa. Marwah. Benda baik ke tak? Tak baik ni? Baik. Jadi sayang siapa? Masyarakat. Disayangi Allah. Jiwa tenteram, jiwa tenang. Marwah. Marwah terjaga, marwah terpelihara. Kan mudah jawapannya. Jawapan-jawapan yang guna logik akal tetapi tidaklah terlalu berat. Okey, kalau tadi kita cerita benda baik dapat apa, sekarang perkara seterusnya yang ada ditanya adalah apa akibat, implikasi, kesan. Maksudnya kalau kita buat benda-benda buruk, tadi kenapa Allah tak bagi? Sekarang kenapa kalau kita buat, kita kenapa? Jadi jawapannya gunakan perkataan yang hampir sama. Kalau tadi saji, sekarang benjiman. Sa tadi sayang, sekarang ben apa? Benci. Siapa yang benci? Allah benci, masyarakat benci, jiran, kawan. Letaklah apa-apa saja jawapan. Asalkan perkataan dibenci, memang dah confirm lah. Tak adalah orang suka kan benda-benda baik kita buat. Jadi benci itu adalah satu kata kunci jawapan. Letakkan saja. Jiwa. Tapi tadi benda baik, sekarang benda tak baik, maka jiwa tak tenteram, jiwa kacau. Bubuhlah jawapan-jawapan apa yang berkaitan dengan jiwa yang tak tenteram. Dan yang terakhir, marwah tercemar, marwah tergadai. Benda-benda yang negatif. Okey. Seterusnya, kalau kita lihat kepada benda dah buat, benda-benda berlaku, maka seterusnya kita lihat bagaimana untuk mengelakkan kita buat daripada perkara-perkara jahat. Contoh, tadi dalam perkara membatalkan iman ada khurafat, syirik, sihir dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk mengelakkan? Jadi untuk mengelakkan ada dua perkara. Dua perkara, yang pertama untuk diri sendiri dan yang kedua kepada orang lain. Macam mana kita tak nak diri sendiri terlibat, dan bagaimana kalau orang lain terlibat, kita nak tolong. Jadi macam mana? Okay, yang pertama, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, kalau kita tak nak terlibat dengan benda-benda yang tidak baik, maka jawapannya adalah dalam satu agensi yang ada tabung haji berhad. Apa tabung haji berhad? THB. T, tingkatkan iman. H, hadiri majlis ilmu ataupun hadiri kelas agama. Dan B, bergaul dengan orang baik. Atau yang lebih mudah lagi sebenarnya, banyakkan baca Quran. THB, tabung haji berhad. Ustaz tak nak ingat tabung haji berhad, tabung haji pun jadi. Nampak? Pilihan jawapan 3. Tak apa Ustaz, saya nak 2 je. 2 pun boleh. Tabung haji sahaja. Mudah kan? Okey. Untuk orang lain, dia lebih menarik. Nampak orang lain buat jahat, biasanya kita tak berani nak tegur. Tetapi untuk jawapan hanya atas kertas, bukan yang manual ataupun yang situasi yang sebenar. Mungkin kita tak berani nak tegur. Tetapi dalam jawapan untuk bagaimana untuk membantu masyarakat, kita menggunakan satu kata jawapan yang hampir sebahagian besar pelajar-pelajar di Selangor ni tahu jawapannya. Nasi lauk ayam. Mungkin istilah tu agak menarik. Nasi lauk ayam, apa dia nasi? Nasihat. Nampak macam mudah. Nasihat. Lauk itu apa? Lapor. Dan ayam, ajak. Jadi nasi lauk ayam adalah 3 perkataan yang mudah untuk mengelakkan orang lain daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak betul ataupun perkara-perkara yang salah, antaranya perkara membatalkan iman tadi. Nasi lauk ayam. Jadi ingat balik kegunaannya. THB untuk diri sendiri, tabung haji berhad, dan nasi lauk ayam untuk orang lain. Jawapan ini boleh digunakan untuk kertas 1 atau kertas 2. Silakan, sebab dia jawapan berbentuk umum. Okey. Soalan seterusnya. Ya, kita masuk kepada bahagian yang keempat, iaitu bahagian kebat. Okey, bahagian kebat. Sebenarnya nampak soalan ini soalan susah. Bila sebut kebat, aras tinggi. Jadi kita rasa kebat itu agak sukar. Tapi sebenarnya aras saja tinggi, jawapannya mudah. Kadang-kadang jawapan itu ataupun apa yang diminta ada dalam soalan. Terang-terang ada dalam soalan. Okey. Biasanya soalan kebat menggunakan kata tugas terangkan, mengapa, berikan hujah, pendapat, cadangkan. Maksudnya dia minta idea kita.
Sebagai contoh, pernah keluar dalam soalan SPM, dia tanya, apakah perkara yang melanggar syariat yang berlaku dalam walimatul urus? Maksudnya pelajar kena ingat dua benda. Satu, kena tahu apa walimatul urus. Yang kedua, kena tengok perkara yang melanggar syariat. Walimatul urus dah kena tahu, lepas tu melanggar syariat. Jadi jawapannya macam-macam. Walaupun jawapan ikut logik akal, membazir, itu juga adalah jawapan. Pelajar tulis jawapan membazir, dah dapat markah untuk isi. Bazir apa? Bazir, contoh dia bagi membazir, dia bagi kerana membazir wang ringgit. Baru dia bagi huraian dia. Huraian lengkapnya apa? Wang ringgit itu bagaimana berlakunya pembaziran. Itu dah dapat 2 markah. Bazir apa? Bazir duit. Dah dapat 2 markah. Kan senang, 2 markah perkataan dia. Sebab itu kadang-kadang pelajar tak percaya. Kenapa dapat markah banyak? Padahal jawapan saya 3 baris je, tak apa. 3 baris juga boleh dapat markah penuh sekiranya cukup. Syarat bagi soalan kebat. Kenapa? Sebab soalan kebat, kamu semua telah dimaklumkan oleh guru masing-masing. Untuk soalan kebat, kita ada 4 perkara penting: isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Kalau tak ada kesimpulan, kita terima juga olahan yang menarik, olahan yang kreatif, ataupun olahan ataupun rumusan yang relevan dengan apa yang diceritakan dalam jawapan. Maksudnya wajib ada isi. Sebab tu saya dah sebutkan tadi, isi wajib ada. Tak kisah apa yang berlaku, terfikir secara ni, logik ke tak logik, bubuh saja isi. Tak perlu banyak-banyak, tapi kalau rasa tak boleh nak huraikan, bubuhlah isi seberapa banyak terfikir di akal. Tapi biasanya bila ada isi, maka huraian automatik akan timbul. Mungkin huraian lengkap saja tak ada, buatlah kesimpulan. Boleh dapat 3/4 markah. Walaupun ramai yang berkata soalan kebat itu susah. Padahal soalan kebat itu ada isi. Dah tak boleh Ustaz, apa yang berlaku pun saya tak boleh buat. Maka buatlah isi, buatlah kesimpulan. 2 markah. Jangan malas untuk menulis. Tulis saja. Selagi mana dia tulis, soalan ujian ke, soalan peperiksaan ke, cikgu-cikgu dan ustaz-ustazah akan cari apa yang ada dalam kertas kamu tu. Tak pernah mereka ini merungut. Apa pelajar ni, jawapan depan ada, belakang ada, tengah terbalik. Tak apa. Sebab itu adalah apa yang kamu berikan. Jawapan yang kamu berikan itu adalah benda yang menyeronokkan bagi seorang guru. Buat soalan lama, sampai 2-3 hari, 2 bulan buat soalan, tapi pelajar jawab 5 minit, selesai, kemudian tidur. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tengok ada guru-guru yang mengamuk. Bukan mengamuk pun, tapi rasa sedikit terkilan, penat buat, tapi jawapannya ambil masa tu je. Jadi sebab itu tulis saja jawapan, tak kisah apa yang terfikir dalam otak, tulis. Kami akan carikan markah untuk kamu. Jangan risau, dia boleh membantu. Okey ya. Jadi soalan untuk kebat 4 markah, tapi mungkin untuk subjek lain mungkin ada yang 6 markah. Jadi setakat ini untuk pendidikan Islam kita masih ada lagi 4 markah. Setakat ini soalan peristilah masih 4 markah, dan tidak menjadi masalah sebenarnya, dan banyak membantu pelajar untuk mendapat markah yang lebih baik. Okey. Jawapan boleh dibuat dalam perenggan seperti mana membuat soalan rumusan. Buat soalan perenggan, tuliskan isi. Kalau dia kata hujah, tulis, mulakan dengan hujah saya. Bila tanya pendapat, pada pendapat anda berikan, pada pendapat saya letakkan jawapan. Ustaz, saya tak nak buat, saya letak jawapan je. Tak ada pendapat, semua tak ada, silakan. Kita tak boleh nak halang. Maksudnya apa yang kamu beri, contohnya pembaziran, tak nak pembaziran tu dah panjang Ustaz, saya tak nak letak imbuhan pun, bazir, 1 markah. Jadi jangan rasa nampak jawapan pendek, markahnya sikit, nampak jawapan panjang, markahnya banyak. Tak. Yang penting untuk soalan kebat, cuba keluarkan isi, fahami soalan, apa yang diminta. Dalam soalan ada biasanya apa diminta. Kalau dia kata cadangan, berikan cadangan. Bila diminta hujah, berikan hujah. Bila diminta idea-idea baru, mintalah idea baru. Bila dia kata contoh soalan peperiksaan, bagaimanakah cara lain untuk menaikkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar? Kata cara lain. Jadi maksudnya dia bagi gambar. Dia bagi gambar, contoh ada perarakan, ada orang angkat naik bendera dan sebagainya. Jadi dia tanya, terangkan cara lain bagaimana untuk menaikkan semangat patriotisme dalam
kalangan pelajar. Jadi berilah cadangan lain selain daripada gambar. Jadi kamu boleh tahu lah, ada pelarakan. Selain ada pelarakan apa? Buatlah jawapan senang. Baca sajak kemerdekaan. Kita terima jawapan itu. Sebab benda itu logik walaupun secara rasionalnya tak berapa nak berkesan. Tapi itu adalah jawapan logik. Jadi jangan risau. Nampak soalan kebat je tak jawab. Soalan kebat perlu dijawab. Terutamanya mereka yang rasa nak lulus, nak dapat sekurang-kurangnya B dan ke atas. Jawablah soalan kebat. Tak kisah apa yang berlaku. Okey. Dan perlu diingat, soalan kebat jangan dijawab dalam bentuk potongan-potongan ayat. Okey, isi satu ayat, kemudian letak barisan baru, dash yang kedua, buat huraian, letak baris yang ketiga, letak huraian lengkap, baris yang keempat, letak kesimpulan. Tolong jangan buat seperti itu. Buat dalam bentuk perenggan. Biasanya ayat, maksudnya isi dengan huraian adalah ayat yang pertama. Biasanya. Tapi kalau rasa idea itu banyak, ayat itu boleh dikarang dengan baik, maka asingkanlah isi. Berlaku pembaziran. Pembaziran seperti pembaziran wang tunai, wang ringgit dan juga masa. Itu adalah huraiannya. Contohlah, kita bagi contoh. Okey. Dan huraian lengkap, kesimpulan pastikan ada dalam perenggan itu. Jangan buat dalam kotak. Satu lagi masalah dia, kadang-kadang kita biasa buat latihan, kita buat dalam kotak, isi, kemudian letak isi sebelah. Untuk latihan boleh, tapi untuk soalan peperiksaan tolong jangan buat begitu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam isi yang diberi ada huraian. Jadi bila kamu dah letakkan di situ isi siap-siap, maka itu isi. Jadi kita tak kacau. Sedangkan padahal isi dan huraian telah ada, sepatutnya dapat 2 markah, tapi hanya dapat 1. Sebab isi telah dinyatakan. Maksudnya jadi cikgu sendiri, kamu telah menjadi cikgu sendiri, sedang menyatakan bahawa itu adalah isi. Sebenarnya guru yang sebenar kata itu isi dan huraian. Okey, jadi rasanya cukup untuk kertas 1. Daripada soalan yang pertama sampailah soalan kebat tadi. Sebab soalan kertas 1 biasanya calon dapat markah walaupun markahnya taklah secemerlang kertas 2, tetapi kertas 1 itu menandakan berapa yang calon atau dapat, ataupun berapa markah yang pelajar akan dapat di akhirnya nanti. Sebagai contoh, kalau markah kertas 1 nya 60, kita boleh memberi bayangan bahawa kertas 2 nya nanti sekitar 70 ataupun 80. Bayangannya begitu. Jadi kalau kertas 1 20, kita boleh beri bayangan lah berapa. Jadi kertas 1 kena usahakan untuk dapat markah yang lebih. Kerana apa tadi? Saya dah sebut tadi, soalan fakta sangat banyak dalam kertas 1. Tetapi jangan lupa soalan-soalan KBKK dan juga soalan kebat yang markahnya walaupun nampak tidak banyak, tetapi wajib dapat markah semaksimal mungkin, terutamanya bahagian akidah dan juga adab. Okey, jadi semoga dengan perkongsian untuk kertas 1 pada pagi ini dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM untuk tahun 2020 ini. Dan insyaAllah jika ada sebarang persoalan nanti boleh diajukan ke guru-guru, dan nanti guru-guru bolehlah berhubung dengan Ustaz untuk kita cuba sesi untuk soal jawab. Jadi itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.